Pusat Polisi Perdana, Fakulti Teknologi dan Informatik Al-Razak Universiti Teknologi Malaysia UTM. Apa khabar yang bahagia, Doktor? Baik, Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, macam biasa, Doktor. Baik, Doktor, silakan pentas ini untuk Dr. Muhammad Fatih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Sa Akram Ikrami selaku moderator pada hari ini. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Ustaz Nasruddin Hassan selaku yang di-Ketua Yadim merangkap pengurusi MAIM. Seterusnya yang dikasihi rakan saya Datuk Profesor Madya Dr. Wan Ahmad Fauzi bin Wan Hussein selaku pengasas Jurisprudens Watan dari UMP. Seterusnya rakan pembentang Profesor Dr. Syamrahayu bin Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Tidak dilupakan barisan urustia dari Yadim yang bersama-sama pada hari ini, dan seterusnya hadirin dan hadirat para penonton webinar memahami isu darurat dan masa depan gerakan dakwah. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kerana pada hari ini dapat bertemu melalui medan webinar ini, walaupun masing-masing berada di rumah dan sebagainya. Tapi insya-Allah kita dapat masih meneruskan aktiviti majlis ilmu ini, insya-Allah. Saya cuba untuk mengambil masa sehingga pukul 10.49 untuk menyampaikan tajuk ini. Tajuk saya ni mudah saja, tajuk yang straightforward saja, iaitu berkaitan dengan isu proklamasi darurat 2021, apa peranan kita. Jadi perbincangan ini sebenarnya untuk melihat dari sudut tindakan, khususnya saya difahamkan bersama-sama kita pada hari ini adalah para penggerak dakwah daripada Majlis Amal Islami Malaysia, rakan-rakan NGO yang memang terlibat secara langsung bersama-sama dengan masyarakat. Kalau dalam bahasa warganet dipanggil influencer, tapi itu dalam suasana internet, media sosial. Tapi sebenarnya rakan-rakan pendakwah ni adalah influencer kepada masyarakat, orang yang mempunyai pengaruh kepada masyarakat, bukan sekadar di alam secara atas talian tetapi di alam realiti. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perbincangan ini dapat memberi fokus kepada isu ini dalam konteks kita sebagai pendakwah, insya-Allah. Okey. Kita tengok apa yang akan dibincangkan di dalam tajuk ini, insya-Allah. Melalui perbincangan ini saya cuba untuk bawakan kepada rakan-rakan semua beberapa aspek perbincangan, iaitu antaranya yang berkaitan dengan isu darurat itu sendiri, kemudiannya apa peranan kita, kemudian perkaitan atau fungsi darurat itu dan perkaitan darurat dengan situasi politik yang ada dalam masyarakat kini. Di samping itu kita juga tengok beberapa aspek, termasuklah aspek semak dan imbang dalam masyarakat, kerana saya percaya rakan-rakan NGO ini memainkan peranan check and balance yang sangat penting. Dan kemudiannya kita akan tengok dari sudut budaya politik matang dan peranan kita sebagai pendidik kepada masyarakat, khususnya pengundi. Okey. Bila kita perhatikan realiti yang berlaku pada hari ini, satu perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berkaitan dengan COVID-19 ini, atau penyakit yang berpunca daripada kuman coronavirus ini, yang merupakan satu cabaran yang sangat besar yang disebut di dalam laporan ini sebagai COVID-19 is world's biggest challenge since World War II,
yang disebut perkataan ini oleh Setiausaha Agung United Nations, yang menggambarkan kepada kita apa yang kita hadapi sekarang ni merupakan satu cabaran yang luar biasa, yang tentunya kita di kalangan pendakwah perlu bersedia menghadapinya dengan maknanya penuh persediaan, dan kita berperanan untuk mendidik masyarakat berdepan dengan cabaran yang luar biasa ini, sebab para pendakwah adalah pemimpin. Pemimpin ini mesti menunjukkan jalan, bukannya mengikut arus. Sebab itulah bila kita berdepan dengan situasi yang baru, sebagai pemimpin, kita perlu dapat membaca situasi ini untuk kita membawa masyarakat supaya pergi kepada laluan yang betul di dalam berdepan dengan isu-isu yang kita hadapi berkaitan dengan COVID-19 ini. Sebenarnya isu berkaitan COVID-19 ini banyak. Ada isu berkaitan dengan vaksin, ada isu berkaitan dengan SOP, ada isu berkaitan dengan solat di masjid. Yang ada di hadapan kita pada hari ini, kita nak bercakap tentang isu darurat 2021. Okey ya. Berkenaan dengan darurat ini, sebagaimana yang kita maklum bahawa Duli Yang Maha Mulia Ia di-Pertuan Agong telah membuat pengisytiharan darurat seperti yang disebut di awal tadi oleh Ustaz Akram, melalui satu pengisytiharan yang ditandatangani pada 11 Januari 2021, dan pada 14 hari bulan Januari dikeluarkan satu ordinan darurat. Berdasarkan kepada situasi ini merupakan satu perkara yang luar biasa juga, sebab kebiasaannya di dalam fikiran masyarakat, saya percaya dalam fikiran masyarakat bila sebut darurat, masing-masing membayangkan situasi yang cemas, situasi yang ada unsur keselamatan, peperangan, ada askar jaga sana sini, tak boleh keluar rumah dan sebagainya. Bahkan ramai yang menimbulkan perasaan takut bila sebut perkataan darurat nak diisytiharkan. Yang ni kita boleh kesan dalam tahun 2020 apabila kali pertama disebut-sebut tentang cadangan untuk dilaksanakan darurat. Memang itu reaksi masyarakat. Tetapi apabila masyarakat mula membaca, mula memahami, diberi penjelasan, lama kelamaan semakin ramai yang dapat memahami bahawa darurat yang ada di dalam perlembagaan ini bukanlah satu yang mesti dikaitkan dengan kekacauan, mesti dikaitkan dengan perang, mesti dikaitkan dengan situasi rusuhan kaum dan sebagainya. Tetapi darurat ini pengisytiharannya adalah satu jalan keluar bagi berdepan dengan situasi di luar kawalan biasa. Maksudnya apabila negara berdepan dengan situasi yang di luar kawalan yang boleh menjejaskan keselamatan negara atau boleh menjejaskan ekonomi negara, maka boleh diisytiharkan darurat bukan sekadar di negeri-negeri tertentu atau di kawasan-kawasan tertentu, bahkan di seluruh negara. Betul kita pernah ada darurat di Kelantan sahaja, di Sarawak sahaja yang tidak ada kaitan dengan seluruh negara. Kebanyakan darurat itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, termasuklah darurat jerubu. Tapi kita belum pernah ada darurat di seluruh negara yang bukan berkaitan dengan keselamatan dan ketenteraman awam. Sebab itulah inilah darurat yang luar biasa, yang kali pertama negara keseluruhannya menerima situasi darurat dalam keadaan tiada ada kaitan dengan perang seperti peristiwa Ganyang Malaysia, konfrontasi Indonesia-Malaysia 1964 ataupun peristiwa rusuhan kaum 1969. Kita tak berdepan dengan situasi itu, tetapi kita berdepan dengan situasi yang boleh mengancam ekonomi akibat daripada isu kesihatan. Tetapi dalam konteks ini, saya nak fokus, saya tak nak bercakap panjang dari sudut perundangan sebab nanti kawan-kawan kata macam kelas perlembagaan pula lah kan. Tambah pula masing-masing ni duduk kat rumah, saya risau takut duduk atas katil terlelap ni kan. Buka mata sikit lah. Kita nak bercakap tentang situasi yang mudah sikit. Peranan kita ni sebagai pendakwah. Saya nak sentuh tentang peranan. Ini saya nak sebut beberapa peranan yang boleh kita ungkap secara ringkas.
Yang pertama sekali, dalam konteks darurat 2021 ini, peranan kita adalah untuk memahami fungsi proklamasi darurat itu. Itu yang pertama sekali ya. Sebagai pendakwah, kita tak boleh nak dengar terus bercakap. Kita mesti memahami, mendalami, memahami. Dan alhamdulillah, tahniah Yadim buat majlis seperti ini kerana memberikan ruang dari sudut kefahaman berkenaan darurat itu sendiri. Saya rasa ini sangat penting. Yang kedua, kita juga kena memahami isu di sekitar darurat itu. Apa yang membawa kepada situasi darurat dan juga bagaimana kita memahami dalam konteks yang besar. Bukan sekadar kita memahami dari sudut intipati darurat dari perspektif perundangan, tetapi dari sudut perspektif yang lebih besar, khususnya sebagai seorang pendakwah, macam mana kita nak kaitkan dengan proses tajdid, dengan proses perubahan yang kita cita-citakan di dalam masyarakat ini. Kemudian yang ketiga, menjadi tanggungjawab kita untuk menyampaikan, tabligh, memberikan penjelasan yang terbaik. Ini yang kita tak boleh lupakan. Maknanya selepas daripada ini, masing-masing yang ada pengaruh masing-masing di tempat masing-masing, lingkaran masing-masing, sebarkan maklumat. Berikan maklumat. Beberapa perkara-perkara yang penting, intipati-intipati yang penting supaya masyarakat tidak keliru atau supaya dapat menjawab mereka yang suka mengelirukan masyarakat. Ini penting untuk menjadi peranan para pendakwah. Kemudian yang keempat, menjadi tanggungjawab pendakwah juga membentuk satu budaya. Budaya apa tuan-tuan sekalian? Budaya politik yang matang. Sebab apa? Sebab isu darurat ini adalah satu isu, tetapi dia boleh menjadi satu kayu ukur untuk menilai sikap kita sebenarnya di dalam menghadapi situasi yang berlaku dalam negara. Kita boleh baca perkembangan negara kita ini dalam isu darurat. Daripada pembacaan kita, sebenarnya dia juga akan berulang dalam beberapa isu yang lain. Sebab itulah menjadi tanggungjawab pendakwah ini bukan sekadar kita respons kepada isu, tetapi kita mengenali masalah sebenar masyarakat yang saya percaya antara punca masalah masyarakat hari ini yang menjadi timbulnya pertikaian dalam semua perkara ialah aspek budaya politik kita. Nanti saya akan sentuh sedikitlah tentang budaya politik matang ini. Kemudian yang seterusnya, yang kelima, peranan kita sebagai pendakwah ini ialah melaksanakan tugas kita untuk menjadi elemen check and balance di dalam negara kita. Semak dan imbang dalam negara. Kita ada kekuatan, kekuatan pengaruh kita sebagai pendakwah, kekuatan kita sebagai golongan ilmuwan, orang yang berilmu. Kekuatan-kekuatan ini sebenarnya merupakan amanah yang Allah bagi kepada kita untuk melaksanakan tugas check and balance di dalam masyarakat. Dan akhir sekali, dalam konteks kita bincang isu darurat ini adalah isu politik, kita tak lupa satu agenda yang penting dalam konteks politik Islam ini adalah untuk kita mengukuhkan politik Islam, sebab kerap kali umat Islam terleka dan akibat kelekaan itu politik Islam boleh menjadi lemah kerana musuh tidak pernah leka. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, seterusnya saya nak memberikan sedikit gambaran tentang fungsi darurat ini. Ini kira macam satu take home message yang kalau tuan-tuan nak sampaikan kepada downline tuan-tuan sekalian, ni macam MLM pula lah kan, nak sampaikan kepada mad'u ataupun pengikut-pengikut masing-masing, ini antara poin-poin yang boleh disampaikan, iaitu 7 fungsi darurat. 7 fungsi darurat yang kita boleh faham dalam konteks kita. Yang pertamanya, darurat ini bila kita laksanakan dia lebih cepat. Saya guna perkataan lebih semua mudah ingat 7L. Lebih cepat. Lebih cepat apa? Lebih cepat membuat undang-undang. Ini penting. Sebab kalau kita melalui proses biasa nak panggil parlimen, notis 28 hari, kemudian bacaan kali pertama, bacaan kali kedua, bacaan kali ketiga, kemudian kena bawa pula ke Dewan Negara, kemudian bahas lagi dalam tempoh dalam proses itu, kemudian kena undi, entah lulus, entah tak lulus, jadi panjang. Sedangkan kita berdepan dalam situasi darurat ini, umpama ambulan lah, kita katakan proses biasa penting, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning penting, hak laju jalan raya penting, tetapi apabila kita bawa ambulan, lampu merah dah tak jadi penting, lampu hijau tak jadi penting, kita kena langgar semua kerana ada sesuatu yang lebih penting lagi yang perlu disegerakan. Begitulah darurat.
darurat ini walaupun proses parlimen tu penting, tetapi oleh kerana kita terdesak sekarang ni nak cepat, maka kita perlu proses yang cepat. Sebab itulah ada proses yang dipanggil ordinance, iaitu undang-undang yang dibuat oleh Di-Pertuan Agong yang boleh dikeluarkan melalui Di-Pertuan Agong melalui kuasa yang diberikan di bawah perkara 150 tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih apa? Lebih cekap. Lebih cekap dari sudut arahan pentadbiran. Ini kita tengok sebab di dalam situasi darurat ini, dia ibarat dalam situasi perang. Dia perlukan kepada single commander. Dia kalau ada banyak commander, susahlah. Kan? Commander daripada Negeri Sembilan dia kata seorang je pergi. Daripada Selangor, serang. Serang juga. Kelantan pula, seret. Jadi tak faham pula. Jadi yang mudahnya, commander satu saja. Satu saja commander yang bagi arahan, dan insya-Allah kita doakan dengan cara ini dia akan lebih memantapkan usaha menghadapi cabaran yang kita ada pada hari ini. Itu dinamakan kelebihan yang kedua. Kadang-kadang kita berdepan dengan situasi birokrasi. Ini disebut banyak kali oleh pengarah kesihatan, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Seri Hisham yang menyebut tentang bagaimana bila darurat ini banyak perkara yang boleh dibuat dengan lebih cepat melalui kuasa darurat. Yang ketiga, lebih kuat. Ada soalan, apa contoh undang-undang yang perlu dibuat ni? Contohnya untuk pindah akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Nak pindah undang-undang ni kena lalui proses panjang tadi. Kan? Umpamanya ada syarikat tu dia tak jaga SOP menyebabkan berlaku jangkitan banyak. Sepatutnya syarikat ni kena denda banyak lah sebab kesalahan dia besar. Tapi ikut akta yang ada, akta 342 ini, denda dia 1,000 saja. Mana cukup? Dia boleh buat berulang-ulang lah kalau macam gitu. Sebab tu kita boleh pindah undang-undang melalui ordinans darurat ni, memang kita dah naikkan denda dia sampai 5 juta. Sampai 5 juta. Bukan semua kena 5 juta, tapi maknanya boleh pergi kepada 5 juta. Itu antara yang saya masukkan lebih cepat tadi. Saya menjawab soalan orang yang komen tadi rakan kita yang komen. Okey, terus kepada lebih cekap tadi. Lebih cekap, lebih mudah. Sebab kita ada sistem kadang-kadang birokrasi yang mengganggu kecepatan itu. Maka dengan adanya darurat ini, semua lebih cekap. Yang ketiga, lebih kuat. Terutamanya dari sudut kuasa menggunakan sumber. Bila berlaku situasi COVID-19 ini, kadang-kadang sumber kerajaan tidak cukup. Hospital kerajaan tidak memadai kelengkapan dia kerana sudah digunakan sepenuhnya, maka perlu daripada sumber swasta. Jadi nak dapat sumber swasta ni susah, dikena ada undang-undang yang kuat. Antaranya ialah ordinans darurat ini. Boleh ambil, tapi tak bermakna tak ada pampasan. Dalam ordinans darurat disebut mesti bagi pampasan. Kita bukan negara diktator, kita bagi pampasan, tapi ambil tu boleh ambil segera. Ambil dulu, pampasan kita kira kemudian. Itu kaedah dia. Kemudian lebih tegas dalam hukuman, kita boleh naikkan hukuman seperti yang saya sebut tadi. Kemudian lebih luas sumber tenaga penguatkuasaan, kita boleh luaskan, bukan sekadar polis. Sebab polis kadang-kadang tenaga PDRM tak cukup, kita perlu support daripada ATM. ATM pula nak support, kalau sekadar duduk belakang tunjuk muka tak jadi. Kita bagi kuasa kepada ATM untuk menguatkuasakan undang-undang dalam konteks COVID-19. Bukan ATM tu jadi polis dalam isu-isu atau kesalahan berkaitan dengan COVID-19 sahaja. Kemudian lebih fokus. Kenapa lebih fokus? Sebab kurang politicking. Alhamdulillah, selepas daripada darurat ini, saya duk perhatikan awal-awal dulu bercakap juga politik itu sana sini sekejap, tapi lama-kelamaan dia makin kendur. Walaupun ada kata nak bawa ke mahkamah, tapi bawalah, tak ada masalah, tapi lama-kelamaan dia akan senyap begitu saja. Maknanya kita boleh fokus kepada usaha untuk menghadapi COVID-19. Dan rakan-rakan sekalian, saya percaya dan janji Perdana Menteri juga, dia kata apabila habis saja darurat ini akan diadakan pilihan raya. Jangan risau, pilihan raya akan dibuat insya-Allah bila dah selesai ni. Mungkin tak habis bulan 8 pun, mungkin lebih awal daripada bulan 8 darurat ni selesai. Kita akan buat pilihan raya dalam tahun ini jugalah, mungkinlah. Saya bukan pengamal politik pula kan. Okey. Kemudian akhir sekali lebih selamat. Lebih selamat, kenapa lebih selamat? Kita dapat mengelakkan pilihan raya, tuan-tuan sekalian. Sebab cabaran besar juga kita ni dalam tempoh COVID-19 ialah bila kita
berada dalam situasi risiko berada dalam pilihan raya, menghadapi pilihan raya. Cuba tengok dalam next slide, langkau 2 slide. Ini kalau tengok pesanan daripada Ketua Pengarah Kesihatan yang memberi pesan, beliau kata tolonglah ambil iktibar pilihan raya negeri Sabah, jangan ulangi lagi, jangan ulangi lagi. Ini yang berlaku. Dan di dalam undang-undang kita tak ada satu undang-undang yang boleh menyekat pilihan raya. Maknanya bila berlaku kekosongan, mesti isi. Bila parlimen bubar, mesti isi. Bila tak ada Perdana Menteri, kena lantik Perdana Menteri baru. Tapi kalau Perdana Menteri baru tak cukup juga sokongan, maka tak ada langsung Perdana Menteri, maka kena bubar parlimen, maka kena ada pilihan raya umum. Bila dah bubar, mesti buat pilihan raya, tidak boleh ditangguhkan. Inilah antara risiko yang kita hadapi, tuan-tuan sekalian. Ini risiko kita hadapi. Kalau katakan Perdana Menteri letak jawatan, kan? Walaupun ada yang kata ada nombor, tapi nombor saja tak cukup dikena ada orang, tak cukup nombor, kan? Walaupun ada yang kata kita buat satu realignment, macam kereta pula tayar, kan? Realignment, penjajaran semula politik, tapi tak boleh sepakat macam mana nak buat alignment, sengit. Jadi maknanya kita berdepan dengan risiko tak ada kerajaan, anarkism tak ada kerajaan. Last kali Agung pun pening, terpaksa lantik siapa saja, habis kacau negara kita. Sebab itulah untuk melegakan politik ini, maka sebahagian daripada aktiviti politik iaitu pilihan raya terpaksa kita hentikan dahulu. Sebab kita berdepan dengan masalah besar iaitu COVID-19. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, sebenarnya dalam situasi COVID ini, aktiviti lain tak ada masalah. Aktiviti pendidikan dah sekat, tinggal sikit saja, terpaksa buat di rumah. Aktiviti ekonomi banyak kena sekat. Aktiviti sosial banyaklah kena sekat, perayaan dan semuanya. Aktiviti politik ini nak sekat dia susah. Sebab apa? Sebab nak sekat aktiviti politik sebahagiannya memerlukan kepada langkah darurat. Begitu. Saya ambil contoh pilihan raya lah. Pilihan raya, kan, parlimen tak boleh nak buat usul batalkan pilihan raya. SPR tak ada kuasa nak batalkan pilihan raya. Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja tak ada kuasa nak batalkan pilihan raya. Tak ada jalan lain, tuan-tuan sekalian, rakan-rakan sekalian, melainkan darurat. Sebab itulah aktiviti politik ini nak kita sekat, terpaksa kita lalui proses darurat. Ini satu benda yang kita tidak boleh elakkan. Tambah pula, realiti kita tak nafikan. Kerajaan kita yang ada sekarang ni kerajaan yang tipis, tipis sangat, tipis setipis kulit bawang ataupun lebih tipis lagi, kan? Jadi dengan tipis itu maknanya politik kita tak stabil. Jadi nak mengukuhkan ketidakstabilan politik, terpaksa diadakan darurat inilah. Sebab kalau tidak kita akan ada risiko pilihan raya umum yang terdekat dalam tempoh darurat ini. Semalam pun dah 5,000, kalau buat PRU saya tak tahu jadi berapa ribu. Wallahu a'lam bishawab. Okey. Kemudian kita patah balik semula kepada yang sebelum itu, mekanisme semak dan imbang. Saya nak sentuh sikit lah. Yang penting juga untuk kita tengok ini. Sebab ada yang bercakap, bila berlaku darurat tak ada semak dan imbang. Sebenarnya nak cerita ni panjang. Tapi saya ada masa dah terhad sangat dah ni. Saya ada masa lebih dengan 3 minit. Saya nak selesaikan. Kan? Sebenarnya bila bercakap semak dan imbang, bukan sidang parlimen saja. Sidang parlimen tu adalah satu perkara kecil saja sebahagian daripada semak dan imbang. Ni kata, tak boleh buat sidang parlimen, tak ada semak dan imbang. Itu sembang namanya. Parlimen itu masih ada. Parlimen masih ada. Bahkan persidangan boleh dibuat kalau ya betul-betul nak buat persidangan. Mungkin boleh buat secara online, tak ada masalah kalau nak. Kan? Sebab kita ada boleh buat ordinan darurat. Walaupun sebelum ni tak boleh, ordinan darurat boleh membolehkan persidangan online. Tetapi parlimen itu, ahli parlimen masih ada. Masih lagi dapat allowance sebagai ahli parlimen, masih lagi boleh berkhidmat, masih lagi seorang representatif. Jadi itu adalah sebahagian daripada proses semak dan imbang. Dan di dalam negara kita ni proses semak dan imbang banyak. Bahkan melalui mekanisme darurat yang diwujudkan, telah diadakan satu proses semak dan imbang yang diperkenalkan, iaitu jawatankuasa khas bebas. Yang di dalam jawatankuasa khas bebas itu ada juga terdiri daripada anggota daripada pembangkang. Dan kuasa dia besar sebab dia boleh memutuskan sama ada nak diawalkan
darurat atau nak ditambah darurat. Kalau katakan jawatankuasa ini buat kajian dari sudut kesihatan awam, dari sudut tenaga penguatkuasaan, kata okey darurat boleh habis awal. Bulan 6 kita habis darurat, maka nasihat Dipertuan Agong yang Dipertuan Agong pertimbangkan, maka darurat boleh diselesaikan lebih awal. Ni kuasa yang ada melalui yang diberikan kepada kuasa khas bebas yang tidak perlu merujuk kepada Perdana Menteri. Begitu juga di dalam mahkamah, kuasa mahkamah sebagai untuk semak dan imbang tetap kekal. Dan orang awam boleh bercakap menggunakan kuasa media dia. Sekarang ni, kalau dulu bercakap media massa dan sebagainya, tak adalah perkataan media massa sekarang ni. Sebab semua orang menjadi media. Semua orang sudah menjadi media. Kan? Tambah pula yang PU ni memang terkenal lah. Kan? Jadi media lah, dikenali ramai. Kan? Kita yang bukan PU ni pun boleh jadi media. Sebab ada YouTube, ada Facebook dan sebagainya. Dan kita tidak lupa gerakan sosial atau social movement yang merupakan mekanisme semak dan imbang. Sebab tu saya nak bercakap dengan para pendakwah sekalian, gerakan dakwah. Kita pergi pada next slide. Saya nak sebut tentang budaya politik matan dan sejahtera ini. Sebagai pendakwah, kita kena gerakkan budaya politik matan dan sejahtera. Kita tahu ahli politik kadang-kadang bertelingkah. Tapi kita jangan terjebak dengan pertelingkahan ahli politik. Kita suburkan budaya politik berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kepada propaganda. Dan kita kena jadi ejen yang menggalakkan politik muafakat. Politik muafakat. Sebab tu, kalau tuan-tuan perasan, dalam komen-komen, kalau ada ceramah A, ceramah pemimpin A ceramah, penyokong penentang tu akan bagi komen-komen negatif, kadang-kadang maki hamun dan sebagainya. Ini satu budaya politik yang merosakkan. Saya tahu kadang-kadang ni bukan datang daripada penulis itu sendiri. Dia diupah, setengahnya diupah. Jadi kalau ada parti politik yang buat kerja macam ni, hentikanlah. Hentikanlah. Budaya politik yang sangat merosakkan. Cyber trooper yang diupah untuk memaki hamun orang lain, memfitnah orang lain, memburukkan orang lain. Sebab tu para pendakwah kena jadi ejen membersihkan keadaan. Mendidik membersihkan keadaan. Sebab sekarang ni, ilmu maklumat bergerak melalui cara yang sangat cepat. Orang zaman dulu lain. Zaman mula-mula mesin cetak diperkenalkan pada abad yang ke-16 dahulu. Orang bertulis hati-hati, perlahan tulis-tulis sebab dia nak dapat itu susah, nak sebar susah. Tapi sekarang ni semua tulis cepat. Kita tulis 8 perenggan pun kadang-kadang orang kata, panjanglah Ustaz. 8 perenggan je kan. 3 perenggan pun dia kata panjang. Sebab orang sekarang ni nak cepat. Sebab itulah pada pendakwah kena sesuaikan diri. Kena banyak menulis dan banyak komen, beri pandangan, murnikan keadaan, wujudkan suasana muafakat, hapuskan politik sengketa. Dan juga politik yang kita nak, politik yang berpaksikan kejujuran, bukannya politik menghalalkan cara, dan politik yang mengutamakan rakyat mengatasi politik yang mementingkan individu ataupun kepentingan parti sendiri. Ini penting untuk kita wujudkan budaya politik matang. Dan akhir sekali saya nak sentuh tentang tanggungjawab kita sebagai pendakwah ini adalah untuk kita sentiasa ingat sungguh-sungguh rakan-rakan sekalian bahawa tanggungjawab kita adalah untuk mengukuhkan politik Islam. Dan dalam hal ini kita jangan terjebak dengan isu yang timbul atau situasi yang timbul akibat daripada persaingan demokrasi. Tuan-tuan sekalian, demokrasi itu bagus sebab dia memberi ruang kepada rakyat. Demokrasi juga bagus sebab dia akan mewujudkan pemerintah yang bertanggungjawab. Tetapi dia ada kesan sampingan. Macam ubat juga, dia ada side effect. Side effect dia apa? Side effect dia akan mewujudkan pertembungan sesama kita. Pertembungan sesama kita. Pergeseran. Berbeza pentas politik, kita bergaduh sesama kita. Sebab itulah menjadi tanggungjawab kita untuk mengukuhkan politik Islam. Mengukuhkan politik Islam, walaupun kita dalam parti yang berbeza, menyokong pemimpin yang berbeza, tapi jangan sampai kita hilang kasih sayang sesama kita. Jangan hilang penghormatan sesama kita. Perbezaan itu adalah perbezaan pandangan politik yang sedikit saja. Sedikit je beza pandangan politik je. Tapi sampai nak bergaduh tak sudah. Sebab itulah kita kena wujudkan politik muafakat ini. Kita kena kendurkan pergeseran politik, bersatu atas kesepakatan, berlapang dada atas perbezaan. Dan juga kita kena gerakkan mengukuhkan organisasi Islam. Tuan-tuan sekalian, ada tanggungjawab dalam organisasi masing-masing, kukuhkan.
Kita berdepan dengan cabaran yang sangat besar. Mereka yang menentang Islam, mereka yang memusuhi Islam, kadang-kadang menggunakan nama Islam, kadang-kadang menggunakan nama-nama yang lain. Mereka tidak pernah sunyi, tidak pernah berhenti daripada berusaha menghancurkan Islam. Dana mereka banyak daripada luar, sumber keuangan mereka banyak, mewah sumber keuangan mereka. Sebab itulah cabaran kita adalah untuk kukuhkan, tingkatkan aktivisme kita, dan juga penampilan awam kita, penampilan kita dalam media. Kadang-kadang kita tengok NGO yang nama hebat-hebat, human right lah, transparency lah, kita rasa kerdilnya aku. Jangan begitu. Jangan rasa kerdil. Jadilah orang yang hebat membawa obor Islam dan tampil dengan hujah-hujah yang kuat, penerbitan yang hebat dan juga segala cara yang terbaik untuk kita pasarkan Islam. Islam adalah produk yang baik. Kadang-kadang dibungkus dengan bungkusan yang tidak baik. Kitalah menjadi punca orang melihat Islam itu sebagai produk yang tidak menarik perhatian. Itu tanggungjawab kita. Saya akhiri dengan satu harapan agar kita bersatu hati, kita pertahankan Islam, sentiasa mengangkat agenda Islam. Siru ala barakatillah. Terima kasih semua rakan-rakan yang sudi mendengar. Mudah-mudahan darurat 2021 ini menjadi satu episod dalam kehidupan kita, dalam kehidupan politik negara kita ini, untuk kita belajar tentang realiti yang berlaku supaya kita boleh bergerak jauh ke hadapan, insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.